Okey. So muka surat 12 ya. Muka surat 12. Dah? Dah Mana? itu. Muka mana muka? Ada. Muka-muka semua mana? Ada. Tunjuk muka, ada-ada belajar. Kena bagi nampak cikgu, nampak kamu. Kan? Barulah berkat. Taklah kamu nampak muka cikgu je. Cepat. Yang perempuan buka. Tu ada kat mana tu? Kat luar. Pergi jalan Pergi mana tu? Aida. Aida ni siapa? Aida mak kamu ke kamu? Aida Rohaida. Maaflah cikgu tak kenal lagi nama-nama kamu kan. Mana yang lain? Tunjuk muka. Ikmal je yang tunjuk. Okey lah. Kamu kan tak aci tau. Kalau ustazah belajar dengan Ustazah Malia, kemain korang buka kan. Cikgu minta buka kamera langsung. Cikgu saya nak buka cikgu. Itulah Ikmal. Yang lain ni tak apa. Tak nak Okey. Saya nak tengok. Alright, kita sambung langkah mempertahankan kedaulatan. Okey, kenapa kita nak pertahankan kedaulatan ni? Nak kawan dengan Ini salah satu ini antara soalan-soalan kebat lah. Kamu beruntunglah sebab ada soalan kebat tu dalam 2-3 muka surat ni Kalau dekat KBSM lama, tak ada ni. Tak ada benda-benda ni. Jadi kena fikir sendiri. Jadi dah untung dah ada dah jawapannya kat sini kalau keluar kebat. Okey, jadi langkah-langkah bagaimana kita nak mempertahankan kedaulatan negara. So langkah tu adalah cara. Ada buku teks tak kat depan ni? Ada. Tulis kat situ cara-cara bagaimana nak mempertahankan kedaulatan negara. So apa dia? Cara-caranya sentiasa mentaati pemimpin. Okey. Jadi kita tengok dulu yang pendahuluan tu. Pemerintah dan rakyat perlu bekerjasama untuk wujudkan kestabilan politik. Okey. Politik. Dia 3 benda ni. Politik, ekonomi, sosial. PES. Kena ingat PES. Bukan PES yang nyanyi apa tu namanya? Mentor. Apa? Yang si PES tu. Tahu tak? Untuk milenial. Tunjuk ada kusifu. Ya ke? Bukanlah. Betul. PES dengan Hakim. Dengan Black. Mana-mana lah. Okey, ingat PES. Politik, ekonomi dengan sosial. Jadi kalau sosial tu dia berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama masyarakat. So, bila hubungan sesama masyarakat tu wujudlah perpaduan kaum. Okey, so memupuk patriotisme dengan mengukuhkan pertahanan negara. Okey, jadi kerjasama tu pentinglah bagi nak memastikan kedaulatan dapat dipertahankan demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Okey, jadi langkah pertama apa dia? Langkah pertama mewujudkan kestabilan politik. Okey, bagaimana kita nak wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi? So ada dua golongan yang terlibat. Okey, apa dia? Pemerintah dan rakyat. Dia mesti 2 orang ni yang penting ni. Dua aspek ni, pemerintah dengan rakyat. Okey. So, apa peranan masing-masing? Semua ada peranan. Pemerintah ada peranan, rakyat pun ada peranan dia. Okey, jadi apa peranan pemerintah? Mewujudkan pentadbiran yang cekap. Okey, pertama kena wujudkan pentadbiran yang cekap. Okey, apa yang dikatakan dengan pentadbiran yang cekap tu? Okey, memimpin secara adil. Memimpin secara adil. Ya, memimpin secara adil, bijaksana, okey, amanah, okey, jujur. Itu nilai-nilai murni. Boleh tambah dalam huraian kamu tu. Okey, lagi? Apa lagi? Tak berat sebelah. Kena mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Okey, pastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil. Tu adil lah. Yang adil tadi, okey, macam sumber kekayaan tu diagihkan semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. Macam mana yang dikatakan dengan agihan sumber kekayaan ni?
yang kamu nampak sekarang pemerintah sekarang dia buat? Dia bagi sumbangan bantuan. Sumbangan. Yes, bantuan. Contoh yang akan kamu dapat nantilah bantuan awal persekolahan. Contohnya RM100 kan. Okey, bagi kepada golongan B40. Okey. Itu contoh, salah satu contoh yang kamu boleh nampak sekarang. Apa yang kerajaan atau pemerintah sekarang buat, iaitu dengan memberi bantuan awal persekolahan. Okey, ada banyak lagi bantuan. Itulah yang dikatakan mengagihkan sumber kekayaan tu. Maksudnya kerajaan dapat duit. Duit tu dari mana? Hasil ekonomi. Hasil apa? Hasil ekonomi. Cukai-cukai yang dikenakan ke atas syarikat-syarikat, pelabur-pelabur apa semua, kita dapat duit dari situ. Bank-bank dia melaburkan, dia buat apa, ekonomi kan. Okey. Sebab tu kena kerja. Bila PKP ni dia tak boleh macam buat PKP yang mula-mula dulu. Sebab bila buat mula-mula dulu PKP yang awal-awal tu akan melumpuhkan ekonomi. Sebab tu walaupun COVID sekarang ni memang kena jalan juga aktiviti ekonomi sebab nak hasilkan ekonomi untuk menjana ekonomi semula. Okey, boleh ingat contoh tu yang terdekat tu. Okey, sebab itu yang dekat dengan kamu. Banyak lagi bantuan-bantuan. Contohnya ada bantuan beasiswa kan kepada pelajar-pelajar cemerlang. Okey, lagi apa? Bantuan apa lagi kerajaan bagi? RMT. RMT? Okey lah, RMT sekolah kan, sekolah kebangsaan. Okey, lagi apa? Bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup. Yes. DSA, bantuan sara hidup. Lepas tu ada lagi bantuan prihatin. Banyak lagi kan. Okey, so dah boleh nampak dah contoh kat situ. Okey, kemudian melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. So untuk jadi pemerintah yang bagus, kenalah undang-undang tu kenalah tekap. Maksudnya tak berat sebelah. Maksudnya kalau kau adun ke, kamu ni YB mana-mana ke, pun tetap boleh disamar ataupun tetap kena menjalankan undang-undang sekiranya dia pasti bersalah. Tengoklah pada Tan Sri Najib kan, bagaimana boleh mereka nak sabitkan kesalahan kan. Okey, apa fungsi rakyat pula? Memberi kesetiaan kepada raja negara. Ya, kita peranan rakyat adalah bila pemerintah dah bagus, dah baik, so kita ni kenalah menumpukan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Ini pun kita boleh kaitkan dengan prinsip rukun negara, kesetiaan kepada raja kan. Okey. Kedua, menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi memastikan kestabilan politik. So apa-apa dasar yang kerajaan buat, so kita kena support lah. Bukan setakat support, kita kena tolong juga jalankan. Okey, apa contoh dasar-dasar kerajaan? Dasar kerajaan, dasar Yelah, dasar pembangunan ekonomi. Saya pada dasar pembangunan ekonomi apa lagi? Dasar sukan, dasar pendidikan negara. So, dasar pendidikan negara tu macam mana? Kamu kena pergi sekolah, wajib pergi sekolah sampai tingkatan 5. Dah selepas tingkatan 5 tu terpulang nak sambung ke tak. Itu dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah mewajibkan budak-budak darjah 1 tu, budak-budak yang umur 7 tahun kena pergi sekolah. Kalau tak pergi sekolah kena apa? So kena cari. Tu dasar dia. Contoh yang dasar yang kita rakyat kita sebagai rakyat, apa yang kita boleh sokong dengan dasar tersebut. Tu yang kita boleh nampak dekat dengan kita. Dasar apa? Dasar pendidikan. Okey. Dasar sukan, ada tak dasar sukan? Ada. Melahirkan ada kan? So sukan apa? Melahirkan atlet-atlet yang berbakat. So setiap sekolah pun ada sukan. So hantar pertandingan, sekolah-sekolah hantar pertandingan. Bila dah dapat bakat tu, boleh pergi peringkat yang lebih tinggi. Pergi mana? Lepas daerah pergi mana? Negeri. Lepas negeri pergi mana? Lawan mana?
kebangsaan kan, antarabangsa. Okey. Itulah kita sebagai peranan kita. Sebagai peranan kita dan peranan kamu sebagai murid kan. Okey. Seterusnya mematuhi undang-undang, memupuk kerjasama dengan semua kaum. Ini dengan semua kaum supaya agen kekayaan negara dinikmati oleh semua. Kenalah memupuk. Kita ni sebagai rakyat kita kena berbaik-baik sesama, bukan setakat sesama manusia tetapi sesama kaum. Tak perlulah India ataupun China. Okey. Kemudian mematuhi undang-undang negara. Okey. Kemudian mengekalkan perpaduan kaum. Macam mana? Sejak awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat berusaha untuk mengukur perpaduan kaum. Apa yang British dah buat sebelum ni, sebelum merdeka? Memberi layanan yang berbeza mengikut kaum. Okey, layanan berbeza. Okey, dengan apa? Dia buat macam mana? Kalau Macam mana layanan yang berbeza tu? kalau Melayu dia suruh kerja dekat satu bahagian tu, Cina bahagian lain, India bahagian lain. Kan itu. Ya. Waktu sebelum kemerdekaan, dia buat dasar pecah perintah namanya. Okey, dasar pecah perintah tu di mana dia duduk kan, orang Melayu duduk dekat kampung. Okey, dan kerjanya hanya bertani. Okey, menangkap ikan, gitu. Lepas tu yang Cina dia khaskan duduk kat mana? Dekat bumbung, dekat dengan bandar. Okey, sekolah pun sekolah kat bandar apa semua kan. Okey, lepas tu yang India dia duduk kat mana pula? Hutan. Dekat estate, dekat ladang-ladang. Itu asal duduk mereka. Dia pecah-pecahkan sebab dia tak nak mereka ni bersatu hati. Dia tak nak kita ni bersatu hati. Bila dah duduk bercampur-campur, contohnya orang Melayu boleh duduk kat bandar, orang India pun boleh duduk kat bandar. So bila berjumpa kan macam boleh berkawan. Lepas tu bila berkawan kan dah ada hubungan silaturahim tu kan. Dia tak mau. Sebab apa? Bila dah bersatu hati ni, benda ni yang boleh menggugat dia orang. Ini asal-asalnya. Okey. Jadi bila awal kemerdekaan tu pemerintah dengan rakyat usahalah untuk kekalkan perpaduan kaum. Okey. Jadi bila dah usaha tu ubah sosioekonomi, ubah pendidikan tu. Okey, yang Melayu apa semua tu boleh duduk dekat bandar, tak semestinya orang Cina. Okey. So peranan pemerintah dalam mengekalkan perpaduan kaum, apa dia? Menggeram kepada kaum. Mengubah dasar undang-undang. Okey, mengubah dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integriti nasional. Okey. So dasar-dasar, apa dia dasar-dasar undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum? Itulah termasuklah tadi pendidikan, dasar pendidikan, bersekolah. Sekolah kena tak boleh sekolah yang khusus Cina-Cina je kan, walaupun sekolah vernacular, tahu sekolah vernacular? Sekolah vernacular. Sekolah vernacular tu sekolah yang khas Cina dengan Cina, macam sekolah Cina, sekolah Tamil, tu sekolah vernacular. Tulis kat situ, catat sekolah vernacular. Tetapi kita ada sekolah vernacular tetapi kita guna sukatan pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia. Itu yang dinamakan dasar pendidikan yang boleh wujudkan perpaduan. Jadi walaupun sekolah Cina dia orang belajar sejarah juga. Sejarah pula dia datangkan cikgu-cikgu kita. Macam contohnya macam cikgu boleh ajar kat sekolah Cina tu kalau cikgu ditempatkan kat sana, posting kat sana. Dibolehkan. So kenalah mengajar dalam bahasa Melayu, bahasa perantaraan bahasa Melayu. Okey, pastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan. Nampak kebudayaan. Contoh kalau ada tarian apa? Tarian Satu Malaysia. Kan ada. Lepas tu lagi apa? Hari Terbuka Satu Malaysia. Okey. Kemudian merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional, memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Maksudnya adalah belanja. Jangan duk cakap-cakap kedegah-kedegah ni kan. Tapi tak ada peruntukan pun dari kerajaan. Macam mana nak memupuk perpaduan? So kerajaan kenalah turunkan bajet
nak buat promosi contohnya kan. Sebab tu ada yang tu lah warna-warna Malaysia. Lagi ada apa? Banyaklah program-program yang ke arah macam mana nak memupuk perpaduan ni kan. Okey. Peranan rakyat. Menggunakan bahasa kebangsaan. Ni yang cikgu tu menggunakan bahasa kebangsaan. So bahasa kebangsaan, bahasa Melayu tu digunakan dekat sekolah Cina, kat sekolah Tamil, kat sekolah Inggeris, sekolah konvent, sekolah apa semua kan. Digunakan. Okey, kemudian memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum, mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati, melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum. Okey. Memupuk patriotisme. Bagaimana memupuk patriotisme pula? Patriotisme ni apa? Okey, nombor 5. Semangat cinta Nombor negara. 5 dari atas. Siapa? Alisha, Amirul Syafiq, Anis, Muhammad Ikmal, Muhammad Amirul. Saya nak jawab. Okey. Bagi ke Amirul. Kita nak tengok yang tak gambar ni Amirul. Mana muka? Tunjuk sikit. Alah, tak tu lagi, tak mandi. Apakah dia patriotisme? Alah tak kisahlah kat mandi pun cikgu bukan dia cium kau pun mandi tak mandi. Kita ke negara yang mendalam. Muka. Tak tu lagi ego, tak sedia. Lah. Kita akan negara. Apa dia? Cintakan perasaan, cinta yang mendalam terhadap negara. Jadi bila dah ada perasaan cinta terhadap negara ni, sangguplah pertahankan sejarah, bahasa, undang-undang warisan dan budaya. Betul. Jadi peranan pemerintah dalam memupuk patriotisme nombor 8. Izani Hafizah. Ya. Apa dia? Mana muka? Tunjuk. Lain kali kalau cikgu tunjuklah muka kalau cikgu tengah buat meet ni. Ada adab belajar. Mohon tampil. Apa dia peranan pemerintah? Peranan pemerintah. Dalam memupuk patriotisme. Bagaimana pemerintah dia nak wujudkan semangat cintakan negara terhadap kepada kita ni? Macam mana? Anjurkan sambutan Hari Kebangsaan. Anjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara. Okey, itu pertama, sambut Hari Kebangsaan. Yang kedua, okey Izani nak bagi kat siapa? Pas. Nak bagi kat siapa? Bagi saya. Ikmal. Kamu sambung. Okey, sambung satu ni pemerintah. Bagaimana ego? Mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah. Okey. Kena wajibkan mata pelajaran sejarah. Okey, lepas tu wajibkan mata pelajaran civic. Dulu ada civic kan? Sekarang dekat dia. Sebab apa? Sebab nak wujudkan semangat cintakan negara. Okey, lagi anjurkan kempen, terbitkan filem atau rencana. Contohnya filem apa? Filem apa yang boleh wujudkan semangat patriotisme? Bukit Kepong. Bukit Kepong. Okey, lagi? Tanda Putera. Lagi apa? Embun. Okey, lagi? Nampak benar lah apa ni, tak tengok cerita patriotik. Paloh. Yang cerita ada satu cerita saya ingat. Apa dia? Hati Melaya. Maya Karin dengan siapa? Rusdi Ramli. Hati Melaya. Tengok cerita-cerita tu. Jangan duk tengok cerita K-pop je. Drama. Drama. Apa True Beauty lah. Itu namanya kan. Apa Pentagon pula. Ombak rindu. Penthouse, Pentagon pula dah. Tengoklah cerita Hati Melaya, tengok cerita ni. Tengok cerita patriotik sikit. Okey. So,
Itu peranan pemerintah beri iktiraf kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara. Contohnya ada ahli mangku negara ke, lagi apa. Kalau dia berjuang mempertahankan tanah air, ada dia punya anugerah dia kan. Okey. So sebagai rakyat, macam mana kita nak memupuk patriotisme? Menghormati jalur gemilang. Menghormati jalur gemilang lambang negara. Okey, jantan negara. Okey. Asyik Iqmal je yang jawab ni. Okey, Tehah. Nur Fatihah Ayumi. Okey, Mohon lagi apa? Mau tampil Kamu sebagai rakyat apa peranan kamu? Bagaimana untuk memupuk patriotisme? Apa dia? Kita dah hormat jalur gemilang. Lagi kita apa? Fatihah mana Fatihah? menghargai adat dan warisan negara. Tiba suara Fatihah jadi besar pula. Menyanjungi dan menghargai apa? Adat dan warisan negara. Contoh apa adat kita ada? Baju Melayu, Adat Raja Melayu. Lagi apa? senjata, Adat lah. senjata. Itu Keris. senjata. Keris itu dia punya macam alat-alat kebesaran. Ini adat. Budaya lah, makanan, Macam mana adat? adat. Tak resam. Yelah adat resam. Apa dia contoh adat resam? Pemakaian baju Melayu. Itu pakaian. Adat resam tu contohnya macam bila berjalan, tunduk hormat. Okey, salam, memberi salam. Itulah adat. Okey, meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan dalam bidang pendidikan, sukan dan ekonomi. Kemudian menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. So kita hargai perjuangan mereka. Itu cara kita nak memupuk patriotisme. Okey, mengukuhkan pertahanan negara. Okey, bagaimana pemerintah mengukuhkan pertahanan negara? Bersifat bekerjasama. Ha? Bekerjasama. Memanglah bekerjasama. Tak, apa cara? Cara bagaimana pemerintah ni nak kukuhkan pertahanan negara? Tidak mudah terpengaruh dengan hasutan orang luar. Ni, peranan pemerintah adalah mengubah dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Contohnya macam ada tak boleh masuk kawasan ni ke, tak boleh masuk perairan ni ke. Macam kat Sabah tu ada sepadan-sepadan yang kita tak boleh masuk. Macam dekat yang antara Sabah dengan Filipina tu. Tu ada dasar-dasar dengan undang-undang. Sebab apa? Untuk melindungi keselamatan negara kita. Okey, so mengadakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa. Okey, kemudian modernkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara, pastikan pasukan kecamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Cabaran semasa lah. Contohnya apa cabaran semasa sekarang? COVID. COVID. So apa fungsi pertahanan negara kita ni dalam COVID ni? Membantu memutuskan rantaian penyitaan. Semua pun kena membantu menghapuskan rantaian. Tapi apa fungsi pertahanan ni? Pertahanan ni apa? Polis. Okey, lagi apa? Askar. Askar. So apa fungsi diorang? Menjaga sepadan. Menjagalah, buatlah sekatan jalan raya supaya diorang ni rakyat tidak merentas daerah ke, merentas negeri ke kan. Kalau ada, so kena saman. Itu yang cabaran semasa digunakan. Tak semestinya mereka dihantar untuk berperang. Ada dia punya fungsi-fungsi dia. Okey, fungsi rakyat pula. Macam mana rakyat ni nak kukuhkan pertahanan negara? Peka terhadap isu keselamatan negara. Kita kena peka terhadap isu keselamatan negara. Contohnya memberikan maklumat tentang pencerobohan sempadan negara. Contoh yang berlaku dekat dulu tu, yang Kesultanan Sulu tu, ingat tak? Waktu pencerobohan Lahad Datu. Ya. Pencerobohan Lahad Datu kan, yang mengatakan Kepulauan Sulu tu adalah kepunyaan Sultan Kiram. Itulah contohnya.
Okey, kemudian mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Contohlah kamu buat contohlah korang ni Insta famous ke influencer kan, tiba-tiba lepas tu korang buat kolaborasi dengan pihak luar. Pihak luar tu pula yang misi Korea kan. Lepas tu tiba-tiba benda tu mengancam pula keselamatan negara. Tak boleh lah. Tak boleh lah disebabkan suatu hal tu kita nak bersekongkol dengan mereka kan. Okey, kemudian menganggotai pasukan keselamatan. Itulah fungsi kamu. Bila dah lepas nanti sekolah, kok-kok lah ada yang nak menyertai polis. Nak menyertai askar. Bolehlah join Angkatan Tentera Malaysia. Ataupun IKN, Institut Akademi Keselamatan Negara. Boleh join Luqmanul Hakim. Okey, sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. So kerjasama kerjasama kita dengan pemerintah amat pentinglah dalam melaksanakan langkah mengekalkan kedaulatan dan kesejahteraan negara. Okey, so dah habis. Okey, faham? Faham. Okey, so ada soalan tak? Tak ada. Faham cikgu. Tak ada. Alright. Negara, diri dan keluarga menyokong dan menyebabkan diri Okey, so tugasan hari ini sebenarnya kelas M ni dia dah masuk bab 2 tau, tapi cikgu bagi nota je baru. Sebabnya kelas M ni dia terlebih waktu daripada kelas-kelas lain. Okey, ada tak kelas M? Tadi nampak Zafran mana? Ada? Dah keluar. Kot. Dah keluar dah? Kat sini lah. Ada tak? Tak ada. Tak ada. So siapa je ada dalam ni? Masih lagi kelas D? Okey, tak apa. So nanti kenapa pula bergegar? Mana cikgu hilang? Pula. Cikgu left. Majuk. Korang lah tak duduk kamera Buat dah sedang direkam Wan. Kau lah bodoh. Wan. Baru nak open kamera. Wan, tengah rekod ni Wan. Kantai. Cikgu majuk. Ya je. Okay. Wan, tengah rakam Wan. Video Ya, call je ni. Oh korang. Cikgu dah keluar baru korang ni Alah, baru sekarang nak buka. Aku rembat. Baru sekarang berani buka. Apa bunyi orang? Gelap. Sekejap. Aku tengah main game. Cikgu dah Kalau buka dia. Aku memang tak nak buka. gelap. Kau gelap apa gila. Weh, jangan dah WhatsApp. Biar korang, cikgu maju. Buka WhatsApp weh. Cikgu Maaf cikgu dah terlihat. Tapi kita dah Tak ada. dah berbincang lah. Dia saja je bagi ayat. Korang buka live apa lagi lah. Dia saja. Fik, Mike. Assalamualaikum. salam. Baik, dia tu. Dia jangan tak cek tak baca oi. Siapa?
Boleh dah, DP group dah. Ha? Boleh tengok DP group Baik, baik dah. Baik dah. Kau kawan dia dah. Pun. Baik dia je pun. Ui, baik dia dah. Semua okey ke? Macam background rumah aku dah. Asal baru nak buka. Baik dia dah. Ni sebab apa tu? Baik dia dah. Baik dia dah. Taklah. Kau dah dah tak? Cepat dah.